Apakah maksud frasa? Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. Frasa mempunyai 4 jenis iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Apakah maksud ayat? Ayat ialah unit tata bahasa yang paling tinggi letaknya dalam susunan tata bahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Unsur yang terkandung dalam ayat ialah klausa dan bilangan klausa dalam sesuatu ayat akan menentukan jenis ayat sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. Frasa nama. Frasa nama ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang mana inti binaan ayat ialah kata nama. Frasa nama boleh berfungsi sebagai subjek atau predikat di dalam ayat. Ia adalah antara 4 kategori frasa yang terdapat dalam bahasa Melayu dan mempunyai fungsi yang banyak dalam pembinaan frasa dan ayat. Frasa kerja. Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya ialah kata kerja. Kata kerja boleh terdiri daripada kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek serta unsur lain. Kata kerja tak transitif pula ialah kata kerja yang boleh hadir bersendirian. Frasa adjektif. Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya. Kata adjektif atau juga dipanggil kata sifat ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat dan sebagainya. Frasa sendi nama. Frasa sendi nama merupakan dua atau lebih perkataan yang terdiri daripada kata sendi nama. Frasa ini merupakan satu konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan biasa. Terdapat 4 pola ayat bagi frasa ini. Yang pertama, sendi nama dan frasa nama. Yang kedua, sendi nama, kata nama arah dan frasa nama. Yang ketiga, sendi nama, kata nama arah, frasa nama dan ayat komplement. Dan yang keempat, sendi nama, kata nama arah, frasa nama dan frasa keterangan. Contoh frasa nama. Contoh frasa nama, ia boleh terdiri daripada kata nama dicampur dengan kata adjektif untuk menjadi frasa nama. Contohnya, coklat campur dengan lazat menjadi frasa nama coklat lazat. Frasa nama juga boleh terdiri daripada kata nama bercampur dengan kata nama untuk menjadi frasa nama. Sebagai contoh, murid campur sekolah menjadi frasa nama murid sekolah. Contoh ayat frasa nama. Contoh FN sebagai subjek di dalam ayat. Di dalam ayat ini iaitu Datuk sangat gembira. Subjek Datuk ialah frasa nama. Seterusnya, contoh FN sebagai predikat dalam ayat. Sungguh indah pemandangan Gunung Fuji itu. Pemandangan Gunung Fuji itu ialah frasa nama. Contoh frasa kerja. Yang pertama, beli kasut. Yang kedua, makan roti. Dan yang ketiga, menyapu sampah. Contoh ayat frasa kerja transitif pula ialah ayat tersebut hendaklah mengandungi subjek, frasa kerja dan juga objek. Contoh ayatnya ialah dia makan bihun itu. Ayat frasa kerja tak transitif terbagi kepada dua iaitu berpelengkap dan tanpa pelengkap. Contoh ayat berpelengkap ialah dia tidur di dalam bilik. Ayat ini menggunakan frasa adjektif atau frasa sendi atau frasa nama sebagai pelengkapnya. Untuk contoh ayat tanpa pelengkap ialah adik masih tidur. Contoh ayat frasa adjektif. Rumah itu cantik. Rumah itu merupakan subjek, manakala cantik merupakan predikat iaitu frasa adjektif. Contoh yang kedua, buahnya manis ibarat gula. Buahnya merupakan subjek, manis merupakan predikat iaitu frasa adjektif, manakala ibarat gula merupakan unsur keterangan selepas kata adjektif. Contoh yang terakhir adalah contoh bagi frasa sendi
nama. Pola ayat yang digunakan untuk contoh ini adalah frasa nama dan frasa sendi nama. Ayat-ayat yang dibina berdasarkan pola ini menggunakan frasa nama sebagai subjek dan frasa sendi nama sebagai predikat. Contoh ayat bagi pola ini adalah rumahnya di sebelah balai polis. Rumah merupakan frasa nama, manakala di merupakan kata sendi nama, manakala balai polis hanyalah sebagai predikat ayat. Kesimpulannya, frasa dan ayat sangat penting untuk dipelajari bagi memudahkan kita untuk memahami cara penggunaannya dengan betul. Diharapkan agar bahan bantu mengajar ini dapat membantu murid untuk lebih memahami tentang frasa dan ayat.